Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan buat pensyarah yang amat dihormati iaitu Dr. Nonanta. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu penghasilan produk bagi subjek BMMB 1104 iaitu Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Sebelum kita pergi lebih mendalam mengenai pembentangan kita pada hari ini, suka saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang termasuk saya sendiri iaitu Siti Solehah binti Kamar Zain. Yang kedua ialah Muhammad Hazim bin Azihan dan yang terakhir ialah Muhammad Aiman Farhan bin Muhammad Suhaizat. Kita beralih kepada isi kandungan yang bakal disentuh dalam pembentangan kami pada hari ini. Pertama sekali, kami akan menyentuh berkenaan pengenalan kritikan sastra. Yang kedua ialah definisi konsep. Ketiga, sinopsis cerpen. Keempat, analisis cerpen menuai emas iaitu cerpen yang kami pilih menggunakan kritikan sanjungan. Yang kelima, kesimpulan dan akhir sekali, kami akan sertakan rujukan. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan, mengupas, mengkritik, menganalisis cerpen yang bertajuk Menuai Emas karya Salina Ibrahim. Baiklah, kita pergi ke subtopik yang pertama iaitu pengenalan. Bersama saya kita mendalami latar belakang sejarah kritikan sastra dan apa itu kritikan sastra. Tradisi kritikan sastra sebenarnya bermula di barat iaitu sejak zaman keagungan Greek dan Yunani sekitar tahun 500 sebelum Masihi. Dunia kritikan sastra di barat telah berkembang dan menjadi dasar kritikan sastra hingga mempengaruhi corak dan kegiatan kritikan di berbagai negara termasuk Malaysia. Istilah kritikan berasal daripada Yunani kuno iaitu krites yang bermaksud hakim atau mengkritik. Hal ini dimaksudkan dengan usaha untuk menghakimi atau memutuskan nilai baik atau buruk sesuatu karya sastra. Menurut Hashim Awang tahun 1997, kritikan sastra merupakan usaha yang jujur dan sistematik dalam menilai sebuah karya yang juga merupakan ilmu saintifik kerana menekankan penghayatan, analisis dan penilaian yang bijaksana terhadap karya sastra. Kritikan sastra lebih serius, adil dan bijaksana daripada ulasan serta merupakan cabang pengajian yang berkaitan dengan mendefinisikan, mengkelaskan, menghuraikan dan menilai karya kesusasteraan. Baiklah, seterusnya kita masuk ke subtopik yang kedua iaitu definisi konsep yang melibatkan definisi kritikan, definisi sanjungan dan definisi cerpen. Baiklah, menelusuri definisi konsep. Apa itu kritikan? Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, kritikan bermaksud kritik, analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesuatu karya sastra atau ulasan. Menurut Manasikana, tahun 1983 pula menyebutkan kritikan adalah satu disiplin ilmu yang sistematik yang membicarakan soal penghayatan, penganalisian dan penilaian sesebuah karya kreatif. Secara ringkasnya, dapat disimpulkan frasa kritikan membawa makna kepada seseorang membuat penilaian dalam sesebuah karya itu dengan menganalisis setiap isi yang terkandung dalam karya tersebut. Sejajar dengan pentaksiran berterusan ini, definisi kritikan sangat berkait rapat kerana pengkaji juga akan menganalisis dan menilai sebuah karya cerpen yang bertajuk Menuai Emas. Baiklah, seterusnya kita pergi ke definisi konsep apa itu sanjungan. Frasa sanjungan membawa maksud penyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Dalam konteks ini, sanjungan berkait rapat dengan pentaksiran berterusan ini melalui penilaian karya cerpen yang dipilih yang menunjukkan rasa kagum terhadap karya tersebut. Misalnya memuji penggunaan imej alam dalam cerpen Menuai Emas. Cara ringkasnya, sanjungan melibatkan kritikan yang memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran yang bernas serta berjaya menampilkan elemen karya yang menarik. Dalam pentaksiran berterusan BMMB 1104 ini, pengkaji dan ahli kumpulan akan mengkritik cerpen Menuai Emas menggunakan kritikan sanjungan dalam menganalisis idea-idea yang kreatif dan elemen-elemen yang menarik perhatian pembaca dalam cerpen Menuai Emas. Baiklah, seterusnya kita pergi ke definisi konsep yang terakhir iaitu apa itu cerpen. Frasa cerpen adalah singkatan bagi dua gabungan perkataan iaitu cerita pendek dan cerpen ialah sebuah karya sastra, prosa berbentuk naratif yang lengkap dalam saiz yang relatif pendek. Cerpen biasanya melibatkan satu atau beberapa watak serta konflik dan alur cerita yang disampaikan dalam tempoh masa yang singkat.
Menurut Osman Putih tahun 2001, cerpen ialah cerita pendek yang direka, berbentuk prosa, relatif pendek dan mengutamakan kekuatan daya imajinasi, kreativiti, kecerdasan akal bagi mengusik kepekaan pembaca. Karya cerpen mempunyai persoalan yang memberi kesan dan pelbagai pengajaran dalam kalangan masyarakat. Cerpen biasanya berkait rapat dengan apa yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Baiklah, seterusnya kita beralih ke subtopik yang seterusnya, iaitu sinopsis cerpen Menuai Emas. Baiklah, inilah serba sedikit tentang sinopsis atau alur cerita cerpen secara ringkas tentang cerpen Menuai Emas. Cerpen ini mengisahkan tentang Alif yang berdepan dengan cabaran untuk merealisasikan impiannya untuk menjadi seorang petani moden. Kata-kata semangat arwah ayah serta sokongan kental ibunya dalam mempertahankan tanah bendang mereka akhirnya membuka jalan kepada Alif untuk menjadikan projek penanaman padi secara estet. Galakan Tok Ketua juga memberikan kekuatan kepada Alif untuk menangani tentangan Abang Man dan penduduk kampung yang termakan umpan pemaju perumahan agar menjual petak sawah masing-masing. Mereka bercadang untuk mendirikan projek rumah teres kos rendah di situ. Selain itu, khidmat nasihat pegawai pertanian dan penggunaan mesin berteknologi canggih dimanfaatkan sebagai projek estet mini yang mengubah kaedah pertanian tradisional kepada gaya pengurusan yang cekap dan lebih sistematik. Berkat kegigihan dan kedabahan menghadapi dugaan, akhirnya kesemua 15 orang pemilik petak sawah dengan keluasan hampir 60 hektar itu setuju berganding bahu sehingga terbentang petak emas yang tersedia untuk dituai. Alif berasa bangga kerana dapat merealisasikan nasihat arwah ayahnya bahawa ada ganjaran je jika kita berbudi kepada tanah. Baiklah, kita masuk ke subtopik seterusnya, iaitu analisis cerpen Menuai Emas karya Salina Ibrahim menggunakan kritikan sanjungan. Analisis yang pertama, analisis tema. Kegigihan dan ketabahan hati seorang belia dalam mencapai kejayaan. Pengarang cerpen Menuai Emas telah memilih kegigihan dan ketabahan hati seorang belia dalam mencapai kejayaan sebagai tema dalam karya cerpen ini. Dalam cerpen ini, pengarang menyatakan sifat tabahnya seorang insan yang bernama Ali sebagai watak utama dalam menempuh pelbagai halangan sebelum mencapai sebuah kejayaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan tersebut. Alif tabah menghadapi pelbagai dugaan sebelum dapat menjadi seorang petani moden yang berjaya. Cerpen Menuai Emas tahun 2021, muka surat 55. Pujian harus diberikan kepada pengarang kerana memilih sikap kegigihan dan ketabahan yang merupakan sikap yang mulia, sikap moral dalam karya cerpen ini sebagai tema dalam cerpen Menuai Emas. Hal ini dapat menyedarkan pembaca bahawa untuk berjaya, pelbagai dugaan, rintangan, cabaran dan halangan perlu ditempuhi dengan tabah dan sabar. Hujah ini saya berikan satu sokongan pandangan tokoh, iaitu menurut Imam Al-Ghazali tahun 1988 turut menegaskan bahawa sifat sabar amat diperlukan oleh setiap manusia, terutamanya ketika menghadapi ujian atau musibah. Hal ini membuktikan bahawa sikap tabah yang sinonim dengan sikap sabar merupakan kunci utama dalam menempuh dugaan demi menggapai satu kejayaan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada persoalan yang dibawa oleh pengarang dalam cerpen Menuai Emas ini. Persoalan yang pertama ialah kelebihan pertanian secara moden. Pengarang cerpen Menuai Emas telah menjadikan kelebihan pertanian secara moden sebagai persoalan dalam karya ini. Dalam cerpen ini, pengarang menyatakan bahawa penggunaan mesin dan teknologi telah memudahkan kerja petani pada zaman kini. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan tersebut. Petani alaf baharu tidak perlu membanting tulang, sebaliknya menggunakan mesin untuk mengerjakan sawah-sawah mereka. Hasilnya juga sangat lumayan. Cerpen Menuai Emas, muka surat 122. Pujian harus diberikan kepada pengarang kerana menerangkan kelebihan pertanian moden kepada petani dalam karyanya. Menurut Nur Azlina, pengarang yang bagus ialah pengarang yang mahir mengaplikasikan maklumat baharu ke dalam karyanya berdasarkan pengalaman sedia ada. Pengarang cerpen Menuai Emas turut menyatakan persoalan tentang kasih sayang anak terhadap ibunya. Dalam cerpen ini, pengarang menyatakan bahawa Alif sangat mengasihi dan menyayangi ibunya, Mak Wan. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan tersebut. Alif tidak sanggup melihat emaknya dalam kesedihan begitu, tetapi Mak Wan menegaskan bahawa dia tidak mahu melepaskan tanah mereka itu. Cerpen Menuai Emas, muka surat 120.
Pengarang berhak menerima pujian kerana menerapkan nilai kasih sayang di dalam karya cerpen Menuai Emas ini. Sebuah bahan sastera yang baik ialah bahan yang dapat memberi kesan psikologi kepada pembaca. Contohnya, kita membaca cerpen, unsur-unsur nilai yang dibawa seboleh-bolehnya mendidik jiwa pembaca untuk menjadi lebih baik. Nimois, 2022. Seterusnya kita beralih kepada persoalan ketiga, iaitu kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Pengarang cerpen Menuai Emas telah menimbulkan satu situasi di mana penduduk kampung mempunyai masalah untuk menguruskan tanah mereka. Dalam cerpen ini, pengarang menulis bahawa Alif menyelesaikan masalah penduduk kampung dengan menjadikan kesemua tanah itu kepada estet padi. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan tersebut. Rata-rata mengakui bahawa mereka sudah terlalu tua untuk mengusahakan tanah-tanah tersebut. Mendengar keluhan itu, Alif memberitahu mereka bahawa dia ada rancangan untuk petak-petak sawah tersebut, iaitu menjadikannya estet padi. Cerpen Menuai Emas, muka surat 120. Pujian ke atas pengarang kerana memasukkan nilai murni dalam karyanya, iaitu kebijaksanaan. Menurut Nimois, unsur-unsur nilai di dalam karya sastera diharap dapat mendidik jiwa pembaca untuk menjadi lebih baik. Dapat dirumuskan secara ringkas bahawa pengarang telah menggunakan beberapa persoalan dalam menyampaikan jalan penceritaan dan isi supaya dapat difahami oleh pembaca. Persoalan seperti kelebihan pertanian secara moden, kasih sayang anak terhadap ibunya dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah oleh pengarang telah menerapkan nilai-nilai murni dalam karyanya serta ilmu pengetahuan yang baharu sebagai input kepada pembaca. Seterusnya, kami turut menganalisis cerpen Menuai Emas berdasarkan teknik penceritaan yang digunakan oleh pengarang. Antara teknik penceritaan yang dapat dikenal pasti ialah teknik pemberian. Pengarang cerpen Menuai Emas telah menggunakan teknik pemberian sebagai teknik penceritaan dalam karya ini. Dalam cerpen ini, pengarang menggunakan teknik pemberian untuk menggambarkan projek estet padi mini yang semakin membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat melalui petikan tersebut. Projek estet padi mini yang berkeluasan 58.609 hektar dengan penglibatan 15 orang tuan tanah itu kini semakin menampakkan hasil. Petikan ini dipetik dalam cerpen Menuai Emas yang diterbitkan pada tahun 2021 pada muka surat 58. Teknik pemberian yang digunakan oleh pengarang wajar dipuji kerana memudahkan pembaca untuk memahami cerita dengan mudah dan langsung. Nik Faridah 2005 mengatakan bahawa tanpa penggunaan teknik penceritaan yang sesuai, sudah tentu mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang itu menjadi kabur. Teknik penceritaan yang kedua yang dapat dikenal pasti dalam cerpen Menuai Emas ialah teknik imbas kembali. Menurut Rusmawati Hassan, teknik imbas kembali merupakan satu teknik pengarang mengenang semula peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang. Pengarang telah menggunakan teknik imbas kembali ketika ingin menggambarkan kenangan Alif bersama arwah bapanya suatu ketika dahulu. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan tersebut. Dia teringat kenangan bersama-sama arwah ayahnya di tempat yang sama dahulu. Ayahnya lah yang memberitahu bahawa mereka akan menuai emas itu tidak lama lagi. Petikan ini dipetik dalam cerpen Menuai Emas yang diterbitkan pada tahun 2021 pada muka surat 55. Penggunaan teknik imbas kembali oleh pengarang perlu dipuji kerana teknik ini menggambarkan betapa pentingnya kenangan lalu yang mampu menjadi motivasi kepada seseorang. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa pengarang bijak mengaplikasikan teknik penceritaan iaitu imbas kembali bagi menghasilkan sebuah cerpen yang mempunyai kesinambungan. Akhir sekali, teknik penceritaan imbas muka. Pengarang telah menggunakan teknik imbas muka dalam cerpen Menuai Emas. Teknik imbas muka ini merupakan cara pengarang memberikan bayangan awal atau ramalan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku, kesan daripada aksi-aksi watak dalam cerita berkenaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan tersebut. Dia berfikir bahawa kebanyakan pemilik petak sawah hendak menjual tanah milik mereka kerana mereka sudah tiada tenaga pekerja untuk menguruskan tanaman sawah kerana anak-anak mereka kebanyakannya bekerja di bandar. Melalui petikan ini, jelas menggambarkan watak dia
meramalkan bahawa ramai pemilik petak sawah akan menjual tanah mereka disebabkan oleh faktor pekerjaan anak-anak di bandar. Oleh itu, pengarang layak dipuji oleh kerana kepekaannya dalam menerapkan unsur futuristik bagi mewujudkan sebuah pemikiran yang maju ke hadapan serta mengambil kira segala kemungkinan yang bakal berlaku. Seterusnya, saya akan menyentuh berkenaan pengajaran yang dapat dikenal pasti berdasarkan cerpen Menuai Emas. Pertama sekali, ialah kita hendaklah saling menyayangi antara satu sama lain. Menurut Azlina Ismail 2015, pengajaran ialah peringatan, pedoman, amanat atau mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam karyanya kepada pembaca. Pengarang cerpen Menuai Emas telah menerapkan pengajaran untuk saling menyayangi antara satu sama lain. Hal ini jelas dibuktikan melalui petikan tersebut. Alif tidak sanggup melihat emaknya dalam kesedihan begitu, tetapi Mak Wan menegaskan bahawa dia tidak mahu melepaskan tanah mereka. Petikan ini dipetik pada muka surat 56. Berdasarkan petikan itu, jelaslah bahawa wujudnya kasih sayang antara ibu dan anak yang ingin memastikan orang yang disayangi sentiasa bahagia. Oleh itu, pengarang wajar mendapat pujian kerana menyelitkan pengajaran yang perlu dicontohi oleh pembaca. Pengajaran yang dapat dikenal pasti dalam cerpen Menuai Emas yang seterusnya ialah kita hendaklah sentiasa gigih berusaha untuk mencapai impian. Kegigihan didefinisikan sebagai tindakan sukarela yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan meskipun terdapat kekangan atau rintangan. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan-petikan tersebut. Pertama, Alif teringat peristiwa dia hampir menyerah kalah kerana tidak tergambar melihat kesedihan emaknya disebabkan oleh bantahan penduduk kampung. Dan petikan yang kedua yang saya petik ialah usaha dan pengorbanan Alif itu terbukti membuahkan hasil. Berdasarkan kedua-dua petikan tersebut, dapat dibuktikan bahawa kegigihan Alif untuk mengusahakan tanah-tanahnya pada akhirnya berjaya membuahkan hasil meskipun dibantah oleh beberapa pihak semasa peringkat awal. Alif tidak berhenti berusaha walaupun dicemooh. Oleh yang demikian, pengajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerpen ini patut dipuji kerana mampu mendorong pembaca untuk menjadi lebih positif dalam mencapai impian serta tidak mudah berputus asa. Berdasarkan cerpen ini, pengajaran yang seterusnya ialah kita hendaklah tabah dalam menghadapi segala dugaan dalam kehidupan. Junik Perkantas menyatakan bahawa kesulitan dan kesusahan yang akan menimpa sesiapa sahaja tanpa pengecualian ketika menjalani kehidupan sebagai seorang manusia. Hal ini dapat dilihat melalui petikan tersebut. Alif menyatakan bahawa semua itu ialah berkat kurniaan Allah dan doa yang tidak pernah putus. Alif bersyukur kerana usahanya membuahkan hasil dan sanggup berhadapan dengan cabaran akan datang. Petikan ini dipetik pada muka surat 57. Berdasarkan petikan itu, jelas menunjukkan bahawa watak Alif merupakan seorang yang tabah dan bersedia mengharungi cabaran seterusnya. Oleh itu, penerapan pengajaran yang cuba disampaikan oleh pengarang patut disanjung kerana ketabahan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dimiliki dan seharusnya dicontohi oleh masyarakat. Seterusnya, kita lihat kepada sudut pandangan pengarang dalam cerpen Menuai Emas karya Salina Ibrahim. Pengarang telah menggunakan sudut pandangan orang ketiga di dalam cerpen ini. Pengarang telah menjadi pencerita dan menjadikan pembaca pemerhati bersama dalam karya ini kerana menggunakan kata ganti nama diri orang ketiga seperti Alif, Mak Wan dan Bang Man. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan tersebut. Mak Wan kelihatan terkejut apabila Bang Man menyindir Alif yang berkelulusan ijazah ekonomi mahu tinggal kampung. Kesabaran Alif sedikit tercabar apabila Bang Man mengatakan bahawa Alif mungkin tidak lulus dalam peperiksaan dan disebabkan hal itulah dia tidak mendapat sebarang pekerjaan dan mahu membuat kerja-kerja kampung. Cerpen Menuai Emas surat 120. Sudut pandangan orang ketiga yang digunakan oleh pengarang wajar dipuji kerana pembaca dapat mengetahui penceritaan yang disampaikan pengarang dengan mudah apabila nama-nama watak disebut. Pengarang tidak menceritakan semua peristiwa atau watak tetapi hanya akan memilih watak-watak tertentu dan penceritaannya tertumpu kepada mereka supaya mudah difahami oleh pembaca. Nora 2012.
Sekarang kita akan beralih kepada kesimpulan daripada analisis yang telah kami lakukan terhadap cerpen Menuai Emas karya Salina Ibrahim. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, cerpen Menuai Emas nukilan Salina Ibrahim ini merupakan satu karya yang sangat baik. Pengarang telah memilih tema kegigihan dan ketabahan hati seorang belia dalam mencapai kejayaan, dituruti dengan beberapa persoalan yang berfungsi untuk menerapkan unsur-unsur nilai murni dalam karyanya serta ilmu pengetahuan yang baru sebagai input yang berguna kepada pembaca. Seterusnya, pengarang telah menggunakan teknik penceritaan pemberian, imbas kembali dan teknik imbas muka. Serta pengarang telah menggunakan sudut pandangan orang ketiga supaya jalan cerita dan isi yang ingin disampaikan oleh pengarang dapat difahami dan dihayati dengan mudah oleh pembaca. Akhir sekali, daripada analisis yang telah dilakukan, terdapat banyak pengajaran yang boleh diperolehi daripada karya ini, seperti menyayangi antara satu sama lain, berusaha gigih dan sentiasa tabah dalam segala dugaan. Jelaslah bahawa pengarang Salina Ibrahim telah menghasilkan sebuah karya yang sangat baik dan pujian berhak diberikan kepada beliau. Dalam menghasilkan analisis ini, kumpulan kami telah merujuk beberapa sumber dalam menghasilkan analisis yang tepat dan bagus. Kumpulan kami telah menggunakan artikel jurnal, majalah, artikel dan buku sebagai rujukan. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga analisis ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan dan para penonton. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.